Wake up, listen up, smoke a coffee. It's yourself holding on you. Going down, I say. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainur Khairiah binti Abdul Razak daripada kelas DMT 5A 10 DNT 18F1013. Okey, saya ingin menceritakan tentang pencemaran alam sekitar. Pengenalan bagi pencemaran alam sekitar ialah pencemaran, kemasukan bahan pencemaran seperti bahan kimia hingga haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia. Pengancaman sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan penggunaan halal alam sekitar. Takrifan pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang mengatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi mana-mana bahagian dalam alam sekeliling dan melepaskan atau mengeluarkan keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain, tumbuhan dan haiwan. Seperti yang kita tahu, pencemaran terbahagi kepada pelbagai. Contohnya, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi dan lain-lain. Okey, berdasarkan topik kita hari ini iaitu pencemaran alam sekitar, saya ingin menanyakan soalan ini kepada Nur Aida. Okey, apakah kesan-kesan pencemaran alam sekitar yang terdiri daripada pencemaran air, udara, bunyi dan tanah? Kesan-kesan pencemaran dan alam sekitar. Okey, yang pertama adalah kesan pencemaran udara. Okey, kita tengok kepada kesan kepada kesihatan manusia. Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Ini juga akan menyebabkan seseorang itu mudah merasa mengantuk dan mendapat penyakit lelah. Okey, yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari juga akan menyebabkan kanser kulit. Okey, selain itu, kesan hujan asid ialah ia akan membunuh tumbuh-tumbuhan dan hidupan air dan akan menyebabkan kualiti tanah tidak subur disebabkan asid meresap masuk ke dalam tanah. Okey, kesan terhadap atmosfera pula ialah ia akan mengurangkan jarak penglihatan akibat jerebu. Okey, yang kedua pula ialah kesan pencemaran air. Okey, pencemaran air adalah salah satu penyebab penyakit kronik akibat minum air yang tercemar. Manusia akan dijangkiti penyakit menular, penyakit ginjal, artritis, sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit kulit, kanser, gangguan sistem saraf, penyakit hati dan banyak lagi. Lebih 70% tubuh manusia terdiri pada air. Selain oksigen, air mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Air diperlukan oleh semua organ dalam tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, pencemaran air juga menjadi punca kepada banjir yang berlaku di dunia ini pada masa kini. Banjir berlaku disebabkan oleh tersumbatnya parit atau longkang yang sepatutnya mengalirkan air ke laut ataupun sungai. Apabila sampah sarap menyumbatkan aliran air tersebut, banjir mudah berlaku dan menyebabkan persekitaran kotor apabila banjir tersebut berlaku. Kesan ia adalah kemusnahan tapak pembiakan rantai makanan. Juga akan mengurangkan kandungan oksigen terlarut. Yang ketiga adalah kesan pencemaran bunyi. Okey, kita tengok kesan pencemaran bunyi ni terhadap kesihatan manusia. Okey, kesan pencemaran bunyi terhadap kesihatan manusia, dia akan mengalami masalah pendengaran akibat menerima kesan yang sangat kuat. Terutama kanak-kanak sebab mereka organ nipis dan lembut.
Okey, kesan terhadap persekitaran. Ia juga akan memberi kesan yang buruk terhadap haiwan. Disebabkan itu, dia akan menyebabkan tekanan dan meningkatkan risiko kematian. Okey, yang terakhir adalah kesan pencemaran tanah. Okey, penyebaran kuman dan penyakit adalah salah satu kesan pencemaran tanah. Haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas dan lalat akan berkerumun di kawasan tanah yang tercemar. Seterusnya menyebabkan kuman dan penyakit ke tempat lain. Sekiranya makanan yang dihinggapi lalat seterusnya dimakan oleh manusia, maka ia mudah diserang keracunan makanan. Okey, seterusnya kita lihat kepada kualiti tanah merundum. Sisa-sisa industri dan hasil tumpahan daripada kilang atau kenderaan motor akan menjadikan tanah rosak dan kualitinya merundum. Selain itu, berlakunya hakisan tanah. Hakisan tanah merupakan suatu kejadian yang sering berlaku di negara kita. Antara aktiviti manusia yang dapat mengakibatkan hakisan tanah adalah pembalakan yang menyebabkan tiada akar tumbuhan yang dapat mencengkam tanah daripada runtuh. Kesan daripada hakisan tanah seperti bencana tanah runtuh bukan sahaja merugikan dari sudut kewangan dan ekonomi, malah ia juga mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat. Okey, terima kasih Nur Aida atas kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Seterusnya saya ingin Nur Anira menerangkan tentang faktor-faktor pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum. Nama saya Nur Anira binti Cik Nur dan saya akan terangkan antara faktor-faktor berlakunya pencemaran alam sekitar. Yang pertama ialah antara faktor yang menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar ialah disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Contohnya seperti asap-asap kilang dan juga asap-asap dari kenderaan boleh diwartakan sebagai pencemaran udara. Ini disebabkan oleh asap-asap hitam yang keluar dari kilang dan juga kenderaan boleh mengakibatkan asap-asap tersebut terperangkap di ruang udara. Hal ini akan menyebabkan kerosakan otak terutamanya pada kanak-kanak. Manusia juga tidak akan dapat untuk menghirup udara segar lagi. Antara faktor yang kedua ialah pencemaran air. Pencemaran air ini berlaku disebabkan oleh bahan buangan dan juga sisa radioaktif. Contohnya bahan buangan radioaktif daripada makmal hospital yang mengandungi sisa toksik yang larut di dalam air akan dibuang ke dalam air untuk menumpuskannya. Selain itu, penggunaan bahan baja dan juga racun untuk membunuh serangga antara punca pencemaran air kerana bahan tersebut akan menghalang penembusan cahaya matahari ke bawah permukaan air dan akan mengakibatkan tumbuhan di dalam laut seperti ikan, udang, ketang akan pupus. Seterusnya ialah pencemaran bunyi. Antara faktor pencemaran bunyi ialah daripada pembangunan industri. Bunyi yang dikeluarkan daripada kilang seperti jentera kilang dan juga mesin kilang serta proses pembuatan tersebut akan mengganggu masyarakat setempat. Bunyi tersebut akan mengganggu masyarakat setempat yang tinggal berhampiran dengan tempat proses industri tersebut. Seterusnya daripada kenderaan seperti kereta dan motor. Kenderaan di jalan raya mengeluarkan bunyi horn yang boleh memekakkan pendengaran terutamanya di jalan yang sesak. Kemudian antara faktor pencemaran bunyi ialah datangnya daripada kawasan pertempatan. Contohnya bunyi yang dikeluarkan daripada cerucuk-cerucuk besi yang ditanam di dalam tanah untuk pembinaan bangunan tinggi akan merosakkan suasana masyarakat setempat. Yang terakhir sekali antara faktor pencemaran alam sekitar ialah pencemaran tanah. Antara berlakunya pencemaran tanah ialah daripada faktor pertanian. Contohnya, pertanian moden yang dilakukan secara besar-besaran dan tanpa kawalan akan mengakibatkan berlakunya pencemaran tanah. Seterusnya, bahan buangan dari perlombongan permukaan dan bawah tanah yang aktif akan mengakibatkan berlakunya pencemaran tersebut. Akhir sekali ialah
Racun serangga yang digunakan untuk menghapuskan haiwan perosak pada tanaman. Apabila digunakan pada tanah dan seterusnya dibuang di tempat pembuangan sampah sarat, bahan kimia ini akan tergenerasi di dalam alam sekitar melalui pelbagai mekanisme. Setakat itu sahaja yang boleh saya simpulkan untuk faktor berlakunya pencemaran alam sekitar. Seterusnya, Nur Nabilah akan menerangkan tentang langkah-langkah pencemaran alam sekitar yang berlaku. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Nur Nabilah binti Abdul Razak. Nombor pendaftaran 10 DMT 18F1006. Okey, di sini saya akan menerangkan langkah-langkah menjaga alam sekitar. Salah satu kebesaran Allah ialah kejadian alam sekitar. Allah menjadikan alam sekitar untuk memudahkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik dan sempurna. Oleh itu, kita mestilah bertanggungjawab menjaga alam sekitar daripada ia tercemar. Okey, di sini adalah 5 langkah-langkah menjaga alam sekitar. Yang pertama ialah penguatkuasaan Akta Undang-Undang. Kerajaan hendaklah menguatkuasaan akta atau pelajaran, iaitu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 di mana mengenakan denda, kompaun, penjara dan lain-lain kepada mana-mana pihak atau syarikat yang mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, kempen kesedaran. Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada para pelajar, IPTA dan masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Kempen dapat dilaksanakan melalui pengedaran risalah, iklan melalui televisyen dan sebagainya. Seterusnya ialah mengadakan aktiviti gotong royong. Mengamalkan aktiviti gotong royong seperti membersihkan sekitar rumah, longkang dan sungai. Membersihkan sungai dapat mengatasi masalah pencemaran air. Kerana apabila air tercemar, hidupan laut juga akan tercemar. Air juga digunakan sebagai minuman. Apabila ia tercemar, ia akan mengandungi bakteria dan boleh menjejaskan kesihatan kita. Oleh itu, air tersebut tidak dapat diminum. Okey, yang keempat ialah mengurangkan baja kimia dan racun serangga dalam pertanian. Baja kimia dan racun serangga akan meresap masuk ke dalam tanah dan mengalirkan ke dalam sungai. Oleh itu, ia mengakibatkan pencemaran sungai. Seterusnya, yang terakhir ialah penanaman semula pokok. Pokok yang telah ditebang hendaklah digantikan dengan pokok yang cepat matang. Ia juga dapat mengembalikan keseimbangan alam sekitar. Ia juga dapat mengelakkan daripada berlaku bencana alam seperti banjir lumpur dan tanah runtuh. Kesimpulannya, penjagaan alam sekitar sangatlah penting. Justru itu, kita mestilah bertanggungjawab dan bekerjasama dalam memelihara alam sekitar. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penerangan daripada rakan-rakan saya tentang pencemaran alam sekitar. Kesimpulan bagi pencemaran alam sekitar ialah selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itu masalah seperti pemanasan global, pencemaran sungai, pembalakan dan sebagainya tidak akan dapat diatasi. Oleh itu, kesedaran masyarakat untuk mengurangkan berlakunya masalah yang akan mengancam nyawa dan kehidupan kita adalah amat penting. Menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab kita. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Kita hendaklah sama-sama berusaha untuk membina satu bumi dan kehidupan yang lebih berkualiti, bersih, segar dan cantik dengan bermula menghargai dan memelihara alam sekitar.